juga katanya akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM dan tidak akan berselindung mahupun melindungi pegawai juga anggota yang melakukan kesalahan. Bagi meningkatkan semangat patriotik khususnya generasi muda, penduduk Taman Sri Andalas Kelang mengajukan kempen Jalur Gemilang bersama beberapa buah badan bukan kerajaan NGO. Kempen juga dilakukan bagi mengajak penduduk untuk bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang bukan sahaja di kediaman, malah di kenderaan masing-masing. Bagi penduduk meski tidak pernah hidup pada zaman sebelum merdeka, kempen seperti ini secara tidak langsung dapat menghargai pengorbanan para pejuang mendapatkan kemerdekaan negara. Sebab dia menaikkan balik semangat cintakan negara, cintakan tanah air, semangat kemerdekaan. Kita kena kenang balik macam mana kita punya datuk nenek kita bersusah payah untuk mencapai kemerdekaan semasa zaman darurat dulu. Pada kita sebenarnya kita ada satu masyarakat yang saling bekerjasama. Lagi kita ada sifat kemerdekaan. Saya tak pernah lahir di zaman dahulu, zaman sebelum kemerdekaan. So dengan cara ni, dengan cara mengibarkan Jalur Gemilang, saya menghargai jasa pejuang tanah air sempena Bulan Kebangsaan. Golongan muda seperti saya, ayo kibarkan Jalur Gemilang, letak bendera korang dekat kenderaan korang, kibar sama-sama. Lebih 1,000 bendera akan dan telah diedarkan ke seluruh Parlimen Kota Raja bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Antara NGO terlibat ialah Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor, Pertubuhan Integrasi Nasional dan Persatuan Anak Pantai Timur. Program Selangor Activation Youth Baskin 2020 membuka peluang kepada golongan pemuzik jalanan menonjolkan bakat serta kreativiti masing-masing melalui platform digital yang disediakan. 8,000 penyertaan disasarkan dengan permohonan dibuka sehingga 30 September depan. Hadiah keseluruhan bernilai RM52,000 ditawarkan kepada pemenang. Selangor Activation Young Baskin merupakan penganjuran kali kelima secara maya selepas Selangor Activation Esport, Selangor Activation Run, Selangor Martial Art Active dan Selangor Active FIFA Pro Club. Sejak dilancarkan pada 4 Mei lepas, lebih 123,000 penyertaan diterima bagi program Selangor Activation 2020. Penganjuran program sukan atau aktiviti seperti itu selaras dengan minat generasi muda selain menggalakkan masyarakat bergiat aktif sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berita tadi mengakhiri berita dari Negeri Selangor. Kembali bersama dengan Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam Syikin, terima kasih. Kluster JT di Sarawak diisytiharkan tamat hari ini. Laporan berkenaan antara yang mendapat tempat dan terus saja kita bersama Pumawi di sana. Silakan Puma. Terima kasih Nurlila, salam sejahtera dan salam hormat. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan bahawa kluster JT diisytiharkan tamat hari ini. Kluster JT ini merupakan salah satu kluster di Kuching yang dikesan pada 19 Julai lalu. Menerusi kenyataan, JPBN berkata kluster ini melibatkan sebuah jeti kapal perikanan di Pening, Sarawak dengan 2 kes positif COVID-19 telah dikesan dan kesemua kes telah pulih dan discharge dari hospital. Secara
Pantai Damai dan Lunduk Sematan akan dibangunkan sebagai pusat tarikan pelancong. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng, ketiga-tiga kawasan ini berpotensi menarik ramai pelancong sekaligus membuka ruang bagi pembangunan sosioekonomi penduduk di kawasan berkenaan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata setiap kawasan tersebut memiliki tapak-tapak Ramsar yang dilihat akan menjadi destinasi ekopelancongan terkenal di Sarawak. Saya berkesempatan naik melihat potensi daripada muara sungai Pelagai ini hingga ke ujung kampung Laut, dan saya lihat bahawa potensinya begitu baik untuk menarik sport fishing dan juga dapat menarik para pelancong untuk melihat kawasan Ramsar wetland yang bagi tarikan kepada kawasan ini. Jelas Ketua Menteri, perancangan pembangunan infrastruktur bagi menghubungkan kawasan Telaga Air dan Pantai Damai kini sedang dilakukan. Manakala projek Jambatan Batang Rombongan yang bakal menghubungkan penduduk di Lunduk Sematan Teluk Melano sekaligus memberikan ilmu perjalanan dijangka siap pada tahun 2022. Justru lawatan beliau ke Telaga Air kali ini juga adalah untuk meninjau kawasan cadangan penambahbaikan di Sungai Telaga Air. Katanya kerajaan negeri dengan kerjasama Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA dan Majlis Perbandaran Pedawan akan merancang inisiatif tersebut agar ia dapat dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-12. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada sidang media selepas taklimat pembangunan Telaga Air oleh LCDA di Telaga Air Kuching. Evolusi pengurusan hal ehwal Islam di Sarawak dalam menempa pencapaian yang cemerlang merupakan kesan daripada kesungguhan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS sepanjang melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan sejak 30 tahun lalu. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng memberitahu kecemerlangan tersebut juga adalah hasil kerjasama strategi kesemua pihak, khususnya pertubuhan Islam bukan kerajaan. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, perkembangan JAIS sejak penubuhannya juga telah
Sekian berita dari Sabah, kita kembali bersama Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Terima kasih Muhammad. Lebih kurang 200 usahawan telah menerima keruan aroma masing-masing di Sabah. Dan bagi mengetahui laporan penuh juga perkembangan semasa dari negeri di bawah payu, langsung kita bersama Rita Wishes Malih di RTM Kota Kinabalu. Silakan Rita. Terima kasih Norlela. Salam sejahtera. Seramai 505 usahawan tani atau agropreneur muda di Sabah mendapat manfaat menerusi program agropreneur muda PAM di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui bantuan geran agropreneur muda GAM berjumlah 7.23 juta ringgit yang meliputi sektor tanaman, perikanan, ternakan dan industri makanan sejak 2016 hingga 31 Mei tahun ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dato' Cik Abdullah Matnawi berkata, PAM bertujuan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam sektor agro makanan selain berupaya meningkatkan pengeluaran hasil di seluruh negara. Mana setakat ni kita tak ada masalah dari segi banyak, tapi kita berusaha untuk meramaikan lagi maknanya usahawan-usahawan ni supaya mengambil peluang. Beliau bercakap kepada media selepas lawatan ke Kampung Utama Dakan dan Kampung Gelambai Kota Belud. Sementara itu, usahawan muda di negeri ini bersyukur dengan
42,038 pelancong domestik direkodkan mengunjungi 9 taman di bawah jagaan Taman-Taman Sabah TTS sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini. Antara yang menjadi tumpuan ialah Taman Kinabalu, Taman Bukit Tawau dan Taman Banjaran Kroger. 6 lagi taman merupakan taman marin di bawah TTS iaitu Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau Tiga, Taman Pulau Sipadan, Taman Pulau Penyu, Taman Marin Tun Sakaran dan Taman Tun Mustafa. Pengarah TTS Dr. Maklarin Lakim ketika dihubungi RTM kata daripada jumlah itu Taman Kinabalu mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 17,514 orang, diikuti Taman Tunku Abdul Rahman sebanyak 6,881 pelancong dan Taman Marin Tun Sakaran 6,710 pelancong. Sementara Taman Bukit Tawau catat seramai 4,845 orang, diikuti Taman Banjaran Kroger 3,472 pelancong. Jelasnya meskipun peningkatan pelancong domestik meningkat secara konsisten, TTS kekal fokus melaksanakan prosedur operasi standard SOP ditetapkan termasuk menghadkan bilangan pelancong kepada yang mematuhi SOP bagi memastikan taman-taman ini bebas 19 sekaligus merangsang ekonomi penduduk setempat. Baik, sekian perkembangan berita dari negeri di bawah baik. Bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga, sentiasa pantau status kesihatan. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri, silakan. Berita terima kasih. Pendekatan terbaik dan seimbang terus dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP wilayah Persekutuan. Ini termasuk pemantauan harga siling pelitup muka. Laporan itu antara tumpuan dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan dan terus saja kita bersama Haji Wendy di sana. Silakan Haji. Terima kasih. Seperti yang diumumkan kerajaan, bermula semalam harga siling pelitup separuh muka diturunkan kepada RM1 seunit dan bagi memastikan pematuhan yang ditetapkan, unit penguatkuasaan KPDN-HEP Labuan melakukan pemantauan sekitar pusat bandar. Selain pemantauan di premis kesihatan, Ketua Penguatkuasa Anwar Kanari turut memaklumkan penguatkuasaan turut dibuat di Pasar Raya. Alhamdulillah, setelah pemeriksaan dilakukan pada hari ini, kita dapati berniaga mematuhi peraturan ataupun harga yang ditetapkan, dan lebih istimewa pada hari ini kita lihat di Labuan yang mana pelitup muka dijual pada 6% sekeping. Itu saya rasa cukup bagus untuk membantu pengguna-pengguna di Labuan untuk mendapatkan pada harga yang lebih rendah daripada yang ditetapkan. Sepanjang tempoh PKP, pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke atas 3,156 premis bagi memantau harga pelitup separuh muka. Pemakaian wajib pelitup separuh muka di tempat awam dipatuhi masyarakat Labuan walaupun berlaku peningkatan permintaan, namun ianya masih dapat ditampung pihak berkaitan. Setakat ni tiada masalah lah untuk mendapat bekalan stok face mask lah. Bila kerajaan mengumumkan mesti wajib untuk pakai face mask kan, memang ada peningkatan permintaan tapi masih boleh kami memenuhilah permintaan daripada pelanggan. Dan atas kesedaran tinggi masyarakat untuk memutuskan penularan COVID-19, rata-ratanya menyambut baik saranan kerajaan yang mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka. Saya bersetuju dengan kerajaan kerana boleh beli banyak-banyak emas and to avoid COVID-19. Memang paling bagus. Inilah paling bagus mas. Mana-mana pun kita di rumah pun kadang pakai juga, keluar pun pakai. Kadang-kadang ada yang kampung-kampung yang tidak mampu. Memang murah, bagus. Warga pendidik di Labuan digalak terus mempertingkat kemahiran serta pengetahuan terutamanya dalam bidang teknologi maklumat ICT. Keperluan itu berupaya meningkatkan kecekapan serta keberkesanan penyampaian dalam kelas dengan amalan kebiasaan baharu yang perlu dipatuhi. Justru Timbalan Pengarah Kanan Sektor Perancangan dan Pengoperasian Pendidikan Kementerian Pendidikan Raisin Saidin mengharapkan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan mereka seperti mana yang telah ditetapkan terus menjadi amalan harian. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 Jabatan Pendidikan Labuan. Hadir sama Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Kasiyati Osman, Pengetua
besar dan warga Jabatan Pendidikan Labuan. Seramai 127 penerima terdiri daripada warga Jabatan Pendidikan termasuk Kolej Vokasional Labuan menerima anugerah masing-masing. Selaras dasar pembangunan luar bandar, pelbagai program terus dilaksana Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan dalam memperkukuh hubungan komuniti desa bersama agensi kerajaan, antaranya penganjuran program Komuniti Sejahtera PKS Kemas. Pelaksanaan komuniti sejahtera ini adalah dari segi memberikan pengetahuan, kesedaran dan juga kemahiran aspek kesihatan. Yang kedua itu adalah menggalakkan hubungan di antara komuniti desa dan juga bersama-sama dengan pemimpin tempatan, agensi kerajaan dan juga dari pihak swasta dan juga NGO. Dan yang ketiga adalah dari segi kelangsungan hidup sihat yang aktif, cergas dan sihat. Beliau menyatakan demikian selepas program Komuniti Sejahtera Kembara Sejahtera Anjuran Kemas Labuan bersama Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Gersik Sakuking rasmian disempurnakan Timbalan Pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan Hadnan Muhammad. Program ini antara aktiviti menyemarakkan lagi sambutan kemerdekaan tahun ini. Setakat ini sahaja perkembangan dari wilayah Persekutuan Labuan. Salam hormat dan kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Baik Haji, terima kasih. Beli barangan basah dengan membayar cuma serendah 10 sen. Usaha murni itu dilakukan aktivis masyarakat Kuan Chi Heng atau lebih dikenali dalam kalangan netizen sebagai Uncle Kentang bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan. Program Pasar 10 Sen ini telah memberi peluang kepada golongan sasar melakukan pemeriksaan kesihatan menerusi penyertaan Pertubuhan Kesihatan Jantung Malaysia, My Heart. So kita buat basic saja. Tapi basic ni dia sangat penting.
ramalan cuaca untuk mana-mana utama seluruh Malaysia. Sekian dari saya, Sharifah. Assalamualaikum. jika mendapat kebenaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut pengarah pertandingan Syarizin Shahrudin, bagi memastikan pemain dan pegawai yang terlibat tidak berisiko dijangkiti COVID-19, prosedur operasi standard SOP penganjuran sukan yang melibatkan sentuhan seperti rugby akan dipatuhi. Tambah beliau, mana-mana anggota pasukan atau pegawai yang bergejala tidak akan dibenarkan untuk bermain atau hadir ke lokasi perlawanan sama sekali. Kita memang sentiasa bersedia. In fact, kalau ikut SOP memang kita dah prepare SOP untuk meneruskan kejohanan, tapi kita memang tunggu lampu hijau daripada pasukan sendirilah sama ada mereka ingin meneruskan. Buat masa ni daripada makluman yang kita terima daripada semua sekolah, memang diorang nak meneruskan kejohanan. Tinggal lagi kita juga kena patuh kepada peraturan ditetapkan oleh kementerian dan sebagainya lah. Kejohanan Rugby Malaysia Super School 15 sebelah ditunda berikutan arahan KPM agar semua program sukan dan aktiviti ko-kurikulum ditangguhkan susulan penularan wabak COVID-19 Mac lalu. Acara yang bermula pada tahun 2013 dengan 6 pasukan bertanding kini telah memasuki tahun ke-7 penganjuran dengan peningkatan jumlah pasukan daripada 8 tahun lalu kepada 12 pasukan tahun ini. Sementara itu, pagi tadi berlangsung latihan dan ujian kecergasan Bronco yang melibatkan 20 pengadil rugby kejohanan tersebut. Menurut penyelaras program, Muhammad Nur Jeffrey Mustafa, program berkenaan adalah bagi menilai tahap kesediaan seseorang pengadil dari segi ketahanan fizikal. Memandangkan ujian kecerdasan pada hari ini lebih tertumpu kepada individual effort. Jadi kita sebenarnya nak membudayakan setiap daripada kita untuk sentiasa berada dalam keadaan yang baik dari segi kesihatan fizikal dan juga kecerdasan. Ketua Pengadil Kejohanan Nik Muhammad Ramadan Nik Abdullah pula memberitahu persediaan mental pengadil juga harus diberi perhatian. Kita upgrade tentang law. Jadi kita membantu dari segi permainan, kita membantu pemain untuk mengetahui tentang undang-undang terbaru. Di samping itu, kadang-kadang ada kita buat kelas untuk pemain untuk kita upgradekan law masing-masing supaya tahap permainan rugby di Malaysia ni setanding dengan permainan rugby di peringkat Asia khususnya lah.
angkat peti sejuk seberat 40 kg demi pelajar. Kalau saya belum tentu. Lela macam mana? 40 kg. Mestilah tak boleh, Syah. Memang hebat tu. Sebenarnya ia mengenai kesanggupan seorang pendidik sekolah kebangsaan SK Longkogungan Penampang Sabah tular di media sosial baru-baru ini, Syah. Kegigihan Cikgu Haryanto itu juga telah memberi inspirasi kepada seorang pelajar pengurusan pelancong Universiti Malaysia Sabah UMS, Sis Carol Michael, untuk menggerakkan program amal membantu sekolah berkenaan. Dan Syah, program Mega Charity Hike 2020 itu berjaya menghimpunkan lebih 100 sukarelawan pengembara jalan kaki atau lebih dikenali sebagai hikers. Jadi laporan Godfrey Lee. SK Longkogungan yang terletak jauh di kawasan pedalaman yang bersempadan antara dua daerah iaitu Penampang dan Tahunan mempunyai 11 orang murid, 9 daripadanya tinggal di asrama. Perjalanan ke SK Longkogungan mengambil masa antara 4 hingga 7 jam berjalan kaki dari Batu 32 Gunung Emas, Jalan Penampang, melalui hutan berbukit dan menyeberangi beberapa sungai yang tidak boleh dilalui kenderaan. Memahami kesukaran yang perlu dihadapi oleh pihak sekolah untuk mendapatkan barangan keperluan khususnya bagi kegunaan pelajar, Sis Karel nekat mencari jalan untuk membantu. Saya dapat inspirasi tu untuk membantu dia. So saya cari Cikgu Harry. Saya minta bantuan dari dia untuk cari hiker. Lepas tu saya cakap kita akan kolaborasi sama dia. Panggil hikers and then saya cari donation semualah. Sumbangan antara lain termasuk tilam, bantal, selimut, panel solar, peralatan komputer dan pelbagai keperluan lain dibawa masuk ke sekolah menggunakan tulang 4 kerat. Cikgu Herianto yang diberikan anugerah Adiwira sempena sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sabah baru-baru ini nyata terharu dengan sambutan para sukarelawan yang berganding bahu mengangkat sumbangan ke sekolah. Saya berfikir macam mana mau angkat tilam begini banyak. Kebetulan saya ada kenal beberapa orang, kawan, dan memang saya sendiri pun memang kaki hikers juga. So saya minta dorang promote lah untuk saya. Tidak sangka pula sambutan begini banyak. Seawal 6 pagi, sumbangan diagihkan kepada semua sukarelawan untuk dibawa ke lokasi. Tepat jam 7 pagi, mereka mula bergerak meredah perjalanan yang sukar melibatkan jarak sejauh 10 km. Perjalanan ini ternyata menguji mental dan fizikal dengan menuruni jalan curam, meredah sungai dan hutan tebal sambil memikul beban. Ia menjadi lebih mencabar ketika musim hujan. Namun, hikers yang mempunyai daya stamina yang tinggi berjaya sampai ke SK Longkogungan dalam masa 2 hingga 3 jam, manakala yang lain mengambil masa sehingga 7 jam. Perjalanan kami ke SK Longkogungan untuk mengantar tilam. Yang kali pertama kami antar meja. Sekarang tilam, tapi ini kali perjalanan agak susah sedikit sebab hujan banyak tempat yang berbahaya. Kita beri proposal lah dapat bantu sekolah dan juga penduduk sini lah untuk memberikan kemudahan untuk orang masuk. Laluannya sangat mencabar, tapi disebabkan keindahan alam semula jadi itu tidaklah kita rasa macam penat tu berbaloi. Program amal ini dilihat mampu memberi kesan positif kepada warga sekolah dan masyarakat setempat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hikers yang hadir pada hari ini kerana membawa barang-barang yang telah diberi oleh NGO dalam memberi sumbangan kepada pihak sekolah, terutamanya kepada murid-murid SK Longkogungan yang jauh di pedalaman ini. Inilah SK Longkogungan. Selepas 7 jam saya berjalan akhirnya sampai di sini dan pastinya seramai 11 orang pelajar yang bersekolah di sini dan pastinya untuk charity kali ini adalah untuk mengangkat barang-barang keperluan bagi pelajar-pelajar di sini dan pastinya ini adalah atas inisiatif dan juga kerjasama untuk semua hikers dan juga Cikgu Harry sendiri untuk memberikan keselesaan kepada pelajar-pelajar yang bersekolah di sini. Godfrey Lee untuk RTM. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Jadi setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.